Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita ataupun diskusi kita daripada kitab Akhlaq al-Ulama yang ditulis ataupun satu karya himpunan hadis daripada salah seorang tokoh hadis yang agung minal muhaddithin al-kibar, yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri, seorang tokoh yang lahir di Baghdad pada tahun 280 Hijrah dan wafat ataupun meninggal dunia di Makkahul Mukarramah pada tahun 360 Hijrah. Tajuk kita pada kali ini dari segi tajuk yang Anda tulis dalam Facebook itu tuntutan beramal dengan ilmu. Namun demikian, dalam kitab beliau muka surat 52, Al-Imam Al-Ajuri meletakkan tajuk Babu Zikri su'alillahi li ahli ilmi an ilmihim madza amilu fihi. Bab berkenaan dengan menyebutkan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang berilmu berkenaan dengan ilmunya, sejauh mana dia telah beramal dengan ilmunya. Itu tajuk yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya ini. Daripada tajuk ini kita dapat memahami satu perkara, iaitu ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat, yang kita timba daripada guru-guru kita yang mengajar kita berkenaan dengan Islam ataupun sumber Islam, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ilmu-ilmu ini di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita telah beramal dengan ilmu tersebut. Sekaligus memberi kefahaman kepada kita bahawa kita ada dua kewajipan berhubung dengan ilmu ini. Yang pertama, kewajipan menuntut ilmu, dan yang keduanya adalah kewajipan beramal dengan ilmu. Kewajipan menuntut ilmu telah pun disentuh oleh pengarang kitab kita. Dalam kupasan-kupasan yang lalu kita membaca riwayat-riwayat daripada alim ulama berkenaan dengan menuntut ilmu ini merupakan satu tuntutan syarak. Adapun hari ini kita ingin baca riwayat-riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ajuri yang menyentuh tentang kewajipan beramal dengan ilmu. Hadis yang pertama yang ingin kita renungi dalam kongsian kita kali ini, iaitu hadis yang ke-49. Iaitu hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ajuri dengan melalui sanadnya kepada Nabi SAW. Hadis yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah telah bersabda, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'i khisal. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam, la yazulu qadama 'abdin, seorang hamba tidak akan berganjak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat,
mungkin ya, tidak akan berganjak daripada tempat hisab. Tidak akan berganjak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'alu, sehingga ia selesai ditanya. Yus'alu, ditanya, an arba'a khisalin, tentang 4 perkara. An umrihi fima afnahu, yang pertama ditanya tentang umurnya. Fima afnahu, bagaimana ia menghabiskan umurnya. Wa an syababihi fima ablahu, yang kedua ditanya tentang kepemudaannya, usia mudanya. Fima ablahu, bagaimana dia memanfaatkan, dia menghabiskan usia mudanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu, daripada mana dia memperolehi hartanya. Wa fima anfaqahu, dan kepada mana dia membelanjakan hartanya. Wa an ilmihi, dan yang keempat ditanya tentang ilmunya. Madza amila fihi, apa yang dia amalkan, sejauh mana dia mengamalkan ilmu yang ditanya, yang diperolehinya. Hadis ini melihat kepada pentahqiq kitab kita ini, yaitu Syekh Abu Abdullah Adani bin Munir Al-Zahwi. Kata dia, al-hadis hasanun, hadis ini adalah hasan, berdarjat hasan. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang hampir sama kandungannya, tapi daripada sahabat yang lain, melalui sahabat yang lain, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau hadis tadi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Adapun hadis yang kedua ini melalui sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama ibni Adam yaumul qiyamah, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam pada hari kiamat, hatta yus'ala an khamsi khisalin, sehingga ditanya tentang lima perkara. Lima perkara. Yang pertama, an umrika, sehingga kamu ditanya tentang 5 perkara. An umrika fima afnaitahu, ditanya tentang umur kamu. Wa an syababika fima ablaitahu, tentang usia muda kamu. Karena usia muda ni kita memiliki kekuatan. Jadi kekuatan kita ketika muda itu, bagaimana kita telah menghabiskan usia muda, kekuatan muda kita itu bagaimana kita manfaatkan, ditanya oleh Allah nanti. Wa an malika, tentang harta kamu. Ini yang keempat. Min aina iktasabta, daripada mana kamu memperolehinya. Dan yang ketiga, yang keempat, harta kamu ke mana? Fima anfaqta. Karena dalam hadis yang kedua ni disebut 5. Jadi yang keempat ialah bagaimana kamu membelanjakan harta kamu. Dan yang kelima, wa ma amilta fima alimta, apa yang telah kamu amalkan. Fima alimta, pada ilmu yang kamu tahu. Jadi apa yang kita tahu daripada agama mesti kita amalkan. Nanti Allah akan tanya. Allah SWT akan tanya kita. Kemudian hadis yang berikutnya daripada
Abi Darda radhiyallahu anhu. An Humaid bin Hilal qala Abi Darda. Nah, ini asar para daripada sahabat Nabi, iaitu Abi Darda radhiyallahu anhu. An Humaid bin Hilal, diriwayatkan daripada Humaid bin Hilal yang mengambil daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Kata dia bahawa Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, in akhwafa ma akhafu idza waqaftu 'ala al-hisab ay yuqal qad 'alimta famadza 'amilta fi ma 'alimta. Sesungguhnya perkara yang paling aku takut, akhwafa ma akhafu, dalam banyak-banyak perkara yang aku sangat bimbang, kata Abi Darda radhiyallahu anhu, yang paling aku bimbang ialah idza waqaftu al-hisab, apabila aku berdiri tak kala hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, ayyuqal, ditanya kepadaku ataupun dikata kepadaku, qad alimta, wahai Abu Darda, kamu telah tahu, qad alimta, kamu telah dapat ilmu, famadza amilta fima alimta, apa yang telah kamu amalkan pada ilmu yang telah kamu tahu itu, sejauh mana kamu telah mengamalkan ilmu yang kamu ketahui itu. Ini yang paling dibimbangi oleh Abu Darda. Apabila kata dia, daripada banyak-banyak perkara yang aku bimbang, yang aku khawatir ialah yang paling aku khawatir sekali ialah apabila waqaftu 'alal hisab, aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hisab nanti, ditanya kepadaku, wahai Abu Darda, kamu telah alim, kamu telah mengetahui sejauh mana kamu telah mengamalkan ilmu yang kamu tahu itu. Kemudian asar yang berikutnya daripada Abu Darda juga, daripada Hubaib bin Abid qala Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna bil ilmi amilan. Kata Abu Darda, tidak seseorang itu menjadi alim, sehinggalah hatta takuna aliman bi ilmi, sehinggalah dia menjadi pula seorang yang beramal dengan ilmu. Itu baru jadi alim. Kalau sekadar belajar dapat ilmu tapi tak beramal, belum dikatakan alim. Kata Abu Darda, alim ni kalau dia dapat ilmu kemudian dia beramal dengan ilmunya, ya. Itu baru dikatakan sebagai alim. Dan ini menyamai apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan mungkin Imam Al-Ghazali pun mengambil daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda ataupun sahabat lain ataupun salafus salih yang lain. Imam Al-Ghazali menyatakan al-ilmu wal amal. Ilmu yang sebenarnya itu ialah amalan, yakni apabila dia amalkan. Jadi apabila kita mengaji tapi kita tak beramal, seolah-olah kita belum mendapat ilmu. Ya, kerana tujuan ilmu itu adalah untuk dilaksanakan ataupun diamalkan. Kemudian asar yang berikutnya adalah daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadatsani Atha daripada Umar bin Qais, dia menceritakan bahawa telah memberitahu kepadaku Atha, qala kana fatan yakhtalifu ila ummul mukminin. Kata Imam Atha menceritakan ada seorang pemuda, kana fatan, adalah di sana ada seorang pemuda, fata,
yakhtalifu ila umminin, berulang-alik kepada ibu sekalian orang beriman, itu isteri Nabi. Cuma di sini dia tak sebut pada kita siapa. Berulang-alik, pemuda ini dia berulang-alik belajar dengan isteri Nabi. Cuma dia sebut Mukminin, ibu sekalian orang beriman, iaitu isteri Nabi. Isteri Nabi yang mana satu? Aisyah ataupun Ummu Salamah, wallahu alam. Kana fata yakhtalifu ila umminin, seorang pemuda seringkali berulang-alik kepada isteri Nabi, ibu sekalian orang beriman, fayas'aluha wa tuhaddithuhu, bertanya kepadanya, dan isteri Nabi ini menyampaikan hadis kepadanya, tuhaddithuhu, atau memberitahunya apa yang didengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'aha yauman, pada satu hari pemuda ini datang kepada isteri Nabi ini, yas'aluha, bertanya akan dia, faqalat, lalu dia tanya balik. Isteri Nabi ini dia tanya balik, ya bunayya, wahai anakku, hal amilta bima sami'ta, apakah kamu beramal dengan apa yang kamu dengar daripada aku ini? Aku menyampaikan hadis kepada kamu, hadis yang aku terima daripada Nabi SAW. Apakah kamu beramal? Kamu sering berulang-alik bertanya kepada aku dan aku menyampaikan hadis yang aku terima daripada Nabi SAW. Apakah kamu beramal? Faqala la wallahi ya ummah. Tidak, wahai, demi Allah tidak, aku tidak beramal dengannya, wahai ibu. Qalat, lalu isteri Nabi ini menjawab, ya bunayya, wahai anakku, fa fima tastakthiru min hujajillahi alaina wa alaika. Habis kenapa kamu memperbanyakkan hujah Allah Ta'ala yang akan menjadi beban kepada kita dan juga kepada kamu sendiri. Jadi kita dapat faham daripada asar daripada isteri Nabi ini bahawasanya ilmu, kalau banyak ilmu tapi tak diamalkan, maka ilmu akan menjadi hujah ke atas kita. Hujah ke atas kita, bukan hujah untuk kita. Yang akan menjadi, kita sebut, beban. Ilmu yang tak diamalkan ini akan menjadi beban ke atas kita kerana kita terpaksa menjawab. Banyak ilmu kita pelajari, tapi banyak pula yang kita tak amalkan. Menyebabkan kita akan terpaksa menjawab di hadapan Allah Ta'ala. Adapun ilmu yang diamalkan, maka menjadi hujatul lana. Hujah untuk kita, makna keuntungan untuk kita. Jadi sebab itu dalam satu hadis, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang Al-Quran itu sendiri. Kata Nabi, Al-Quranu hujjatun laka wa alaika. Al-Quran ini sama ada akan menjadi hujah untuk kamu. Hujjatun laka, hujah untuk kamu. Mana Al-Quran ini akan mempertahankan kita di akhirat nanti. Ataupun yang kita beramal dengan Al-Quran ini akan membawa pahala untuk kebahagiaan kita di sana. Au alaika, ataupun kata Nabi, Al-Quran juga boleh menjadi hujah ke atas kamu. Ini menjadi beban. Dia akan mendakwa kamu. Kamu dah tahu kandungan dia, tapi kamu masih lagi melakukan perkara yang bercanggah dengan Al-Quran Al-Karim. Dan asar kita yang terakhir pada hari ini daripada Abu Darda, an Maimun bin Mihran, an Abu Darda qala. Diriwayatkan daripada Maimun bin Mihran menceritakan bahawa Abu Darda, sahabat Nabi, berkata radhiyallahu anhu, wailun lilladzi la ya'lamu marratan. Wailun, yakni kebinasaan bagi orang yang tidak tahu, yang jahil, marratan, satu kali. Wa wailun lilladzi ya'lamu wa la ya'mal sab'a marrat, dan kebinasaan bagi orang yang mengetahui, yang ada ilmu, wa la ya'malu, tetapi tak beramal dengan ilmunya, sab'a marrat, kebinasaannya 7 kali. 7 kali ganda. Wal'iyaz billah. Wal'iyaz billah. Jadi tak mengaji pun tak boleh juga. Kita tak mengaji, kita jadi jahil. Tapi kalau kita mengaji, kita tak beramal pun,
itu juga akan menjadi satu kerugian pada kita. Malah kalau mengikut asar daripada Abi Darda, sahabat Nabi ini, kerugian orang yang alim itu lagi berganda-ganda lagi. Jadi sebab itu kita perhatikan bila kita menuntut ilmu yang kita tuntut itu ilmu bukan untuk beramal, tapi ilmu semata-mata untuk kita berdebat dengan orang, semata-mata untuk menyalahkan orang lain dan sebagainya, maka itu mungkin menjadi musibah untuk kita. Jadi sebab itu wallahu alam, pendapat Anas inilah, kita kena lebihkan belajar ilmu tentang akidah dan juga ilmu tentang tazkiyah. Ilmu tentang akidah juga ilmu tentang tazkiyah. Dan kita adapun ilmu fiqh ini kita mengaji bagaimana untuk beramal, kaifiat. Ilmu fiqh kita pelajari sekadar kaifiat untuk kita beramal supaya amal kita sah, yang mana rukun, yang mana sunat, dan kemudian perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan kita nak elakkan. Dan perkara-perkara khilaf itu biarlah dipelajari oleh alim ulama untuk mereka menjawab soalan-soalan yang diajukan. Adapun kita orang awam ini, kita banyakkan mengaji akidah, mengenal Allah, mengenal akhirat, mengenal diri, dan juga banyak kita mengaji tentang tazkiyah, bagaimana untuk kita menyucikan jiwa, ilmu tentang hati, kekotoran-kekotoran hati, dan bagaimana sifat-sifat hati yang sepatutnya kita hiaskan hati kita dengan sifat-sifat itu setelah kita membuang segala sifat-sifat mazmumah daripada hati. Adapun dari aspek amalan ini, kita banyakkan mempelajari fadail amal, fadilat amalan. Hadis-hadis, baca hadis-hadis tentang fadilat amalan. Menutup bab ini, Imam Al-Ajuri mengulas, kata dia, man tadabbara hadza ashfaqa min ilmihi an yakuna alaihi lalahu. Barang siapa mentadabbur hadis-hadis tadi dan juga asar-asar daripada isteri Nabi dan juga Abu Darda tadi ini, maka dia akan timbul ashfaqa min ilmi, dia akan berasa gerun, dia akan berasa takut apabila merenungkan akan ilmunya, di mana ilmu ini boleh menjadi beban, bukan menjadi keuntungan. Dia akan berasa bimbang. Rupanya ilmu ni bukan saja boleh membawa keuntungan, tapi juga boleh menjadi beban, iaitu jika tidak diamalkan. Fa idza ashfaqa maqata nafsuhu. Jadi apabila dia takut, timbul perasaan gerun, perasaan takut jika ilmu ni tak diamalkan, maqata nafsuhu, maka dia akan memarahi dirinya sendiri. Mana dia akan kata dekat dirilah, wahai diri, kamu dah menuntut ilmu, kamu dah dapat ilmu, kenapa diri kamu tak beramal dengan ilmu kamu? Adakah kamu tidak takut nanti disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Itu mana maqata nafsuhu. Jadi pentingnya kita ini membaca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi, dan kemudian baca asar para ulama untuk kita mengkoreksi diri kita sendiri, menghisap, kita muhasabah diri kita sendiri. Wa bana bi akhlaqi syarifah. Jadi bila dia sentiasa mengkritik dirinya sendiri, maka dia akan menjadi orang yang sentiasa ingin untuk menghiaskan diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan sudah tentu yang dimaksudkan dengan akhlak-akhlak yang mulia adalah oleh pengarang ni adalah akhlak-akhlak dari perspektif ilmu, dia panggil orang berilmu, orang yang belajar, dan juga orang alim. Apa akhlak-akhlak mulia yang mesti dimiliki atau diterapkan oleh orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang berilmu? Maka bila dia baca asar, membaca hadis Nabi,
membaca asar-asar daripada sahabat, daripada tabi'in, tabi'in dan sebagainya, maka kita akan terdorong untuk menghiaskan diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia yang seharusnya atau semestinya ada kepada orang berilmu, sama ada dia sifat berilmu itu sifat penuntut ilmu ataupun sifat dia sebagai orang alim. Wallahu wal muwaffiq lana, dan hanya Allah Ta'ala lah Tuhan ataupun zat yang memberi taufik kepada kita, kepada kami dan juga lakum, pada kamu, ila rasyad, kepada petunjuk, minal qawlil wal amal, yang berupa ucapan ataupun amalan. Ucapan-ucapan yang memberi petunjuk dan juga amalan-amalan yang memberi petunjuk kepada kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah perkongsian kita pada kali ini, siri yang kelima dalam pembacaan kita daripada kitab Akhlaq al-Ulama, satu karya yang dihasilkan, karya himpunan hadis dan juga asar-asar daripada sahabat para salafus salih yang dihasilkan oleh seorang ulama yang tergolong di kalangan al-muhaddithin al-kibar, para ahli hadis, tokoh hadis yang agung, iaitu al-Imam Abu Bakr al-Ajuri, yang lahir pada tahun 280 Hijrah dan meninggal pada tahun 360 Hijrah. Jadi alhamdulillah kita bertuah lah, walaupun kita telah jauh 1400 tahun, 1000 tahun lebih daripada generasi yang terdahulu, tapi kita tidak terhalang daripada menikmati mutiara-mutiara ilmu daripada as-salafus salih. Itulah kehebatan umat Islam. Walaupun dia telah jauh daripada generasi terdahulu 1000 tahun lebih, tapi ilmunya tetap sama. Ilmunya tetap sama dengan generasi yang terdahulu, kerana Allah telah mengilhamkan generasi yang terdahulu untuk mengarang kitab-kitab yang merekodkan hadis Nabi, dan merekodkan asar sahabat, dan merekodkan asar tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Jadi kita berpeluanglah untuk membentukkan kepribadian kita sama macam kepribadian Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, dengan kita membaca, menghayati satu persatu hadis Nabi, ungkapan-ungkapan tabi'in, amalan-amalan mereka dan sebagainya, maka insya-Allah kita akan menjadi seperti mereka. Dan apabila kita menjadi seperti mereka, maka kita akan dilayani oleh Allah SWT sebagaimana Allah melayani mereka. Dalam Al-Quran, kita semua sudah maklum bahasanya banyak ayat-ayat Allah yang mana Allah menyebutkan kurniaan dia kepada para nabinya, para syuhadanya, para salihin, dan begitu jugalah tuan-tuan sekalian, kita pun Allah Ta'ala akan kurniakan yang sama jika sekiranya kita melakukan yang sama seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri-siri yang lain insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.